Assalamualaikum, salam sejahtera, salam merdeka buat semua warga penonton pertandingan tokoh nilam sesi 2022. Saya, Auni Batrisha binti Syahrul Nizam, berumur 11 tahun dari Sekolah Kebangsaan Jalan Matang Buluh. Kod sekolah ABB 3047. Membaca menjana minda kelas pertama. Saya amat menyokong kata-kata hikmah ini kerana bagi saya, dengan mengamalkan sikap gemar membaca, maka kita akan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Dengan membaca juga boleh membawa kita menjelajah dan mengelilingi seluruh dunia. Pelbagai info dapat kita selami dan pelajari. Apatah lagi dunia teknologi, maklumat hari ini hanyalah di hujung jari. Cantik pasu daripada kaca, elok dihias di atas meja. Jambatan ilmu amalan membaca, ilmu di dada menjelajah dunia. Pada hari yang ceria ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku cerita bertajuk Demi Cita-Cita Ini. Buku cetakan pertama tahun 2013 ini adalah hasil tulisan seorang pengarang buku yang hebat dan terkenal, iaitu Saudara Muhammad Hilmi Arif. Buku berharga RM24.75 ini adalah salah satu daripada 8 tajuk buku yang terdapat di dalam siri novel family yang diterbitkan oleh Editec Sendirian Berhad Shah Alam Selangor. Buku ini merupakan buku fiksyen Melayu kanak-kanak dalam kategori Kod Dewey 899.23 berukuran 19 cm tinggi serta mengandungi sejumlah 157 muka surat. Buku ini mengisahkan tentang seorang gadis remaja bernama Aznim yang mempunyai cita-cita dan harapan yang menjulang tinggi untuk berjaya di dalam hidupnya. Walaupun pernah kecundang di dalam peperiksaan STPM-nya sebelum ini, namun semangat beliau untuk berjaya tidak pernah luntur. Oleh itu, Aznim telah mendaftarkan dirinya untuk menduduki semula peperiksaan STPM-nya. Dalam pada itu, Aznim juga bekerja sambilan di sebuah syarikat berita, di samping bergiat aktif di dalam persatuan seni dan drama yang amat diminatinya. Aznim terpaksa bekerja keras, terutamanya dalam pembahagian masa untuk menghadapi ketiga-tiga bidang tersebut secara serentak. Dalam memenuhi tuntutan beliau sebagai pelajar dan pekerja, pelbagai dugaan dan cabaran terpaksa beliau tempuhi. Aznim terpaksa menghadapi karenah dan layanan yang kurang memuaskan daripada pihak majikannya. Ini ditambah pula dengan faktor tentangan daripada ayahnya untuk beliau bergiat aktif di dalam persatuan seni dan drama. Suatu ketika, perkara ini sangat memberi tekanan dan kekusutan di jiwanya. Suatu ketika, pihak majikan telah menawarkan beliau untuk menjalani kursus kewartawanan selama 3 bulan di Kuala Lumpur. Pihak majikannya bertegas supaya Azmi menerima tawaran tersebut. Kata dua diberi, sama ada menerima tawaran atau ditamatkan perkhidmatannya. Situasi ini menimbulkan kerumitan kerana Aznim akan menduduki peperiksaan STPM-nya pada hujung tahun ini. Situasi bertambah gawat apabila pihak Persatuan Seni dan Drama pula meminta beliau untuk menyiapkan skrip drama yang akan dipentaskan pada hujung bulan ini. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, ibunya pula jatuh sakit dan terpaksa ditahan di ward hospital. Ketika itu,
ayahnya pula sedang bertugas di luar kawasan, iaitu di Miri, Sarawak. Ini bermakna beliau terpaksa menguruskan segala keperluan keluarganya, termasuklah menguruskan kedua orang adiknya, Farid dan Yazid. Ringkasnya, di akhir cerita, berkat kesabaran, kegigihan dan kematangan Aznim dalam membuat keputusan hidupnya, beliau telah berjaya mencapai impian yang diciptakannya. Aznim mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan SDPM-nya dan seterusnya berjaya melanjutkan pelajarannya ke Menara Gading. Hadirin dan rakan sekalian, sesungguhnya cerita daripada buku ini amat memberikan motivasi dan pengalaman yang menakjubkan buat saya. Ini ia memberi kesedaran kepada saya bahawa hidup tidaklah mudah. Walau apa rancang cabaran yang mendatang, kita mestilah menghadapinya dengan tabah dan celik akal. Kesimpulannya, dapat saya katakan bahawa sememangnya buku ini sangat bagus dan menarik. Saiz font tulisannya bersesuaian, iaitu agak besar dari saiz biasa yang tidak merumitkan pembacaan saya. Ilustrasi gambar pada luar bukunya juga amat menarik dan sedikit sebanyak dapat menyelahkan isi cerita di dalamnya. Walaupun buku ini tidak mempunyai sebarang ilustrasi bergambar di dalamnya, namun penulis tetap percaya membuat pembaca menikmat menghayati penceritaannya. Ini kerana penggunaan gaya bahasa yang menarik dan mudah difahami membuatkan kita semakin menghayati dan dapat menyelami perasaan watak. Saya sukakan tentang melankolik bahasa dan penggunaan kosakatanya. Pelbagai perkataan yang bombastik dan baru pada pengetahuan saya telah digunakan. Ini secara tidak langsung akan membantu saya dalam menambah tahap penguasaan kosakata saya dalam mengarang nanti. Hadirin dan rakan yang saya hormati, hidup yang cemerlang dan sempurna perlukan pengorbanan. Bercita-citalah anda setinggi bintang di langit, setinggi gunung yang mencapai awan. Kejarlah cita-cita itu dengan sehabis usaha dan sedaya yang termampu agar perjalanan hidup kita tidak tersia. Sekian, terima kasih.